Okey, saya tak mau cerita fakta ni kosong, sebab ni masjid negeri. Kut takut saya sampai salah maklumat. Saya bagi tuan-tuan balik dengan fakta, tuan-tuan balik cari. Kalau saya salah, nanti carilah cara macam mana, kontaklah universiti, habaklah kata saya salah maklumat. Habak, jangan risau sebab takut saya sebar ke orang salah. Apa dia? Tuan-tuan cuba buka kitab hadis, tengok akhir zaman. Contoh ni saya bagi contoh ya. Imam Mahdi, bukankah Imam Mahdi ni nanti ada penyokong? Penyokong Imam Mahdi adalah Bani Tamim daripada Timur. Dan ulama kata kenapa Bani Tamim? Tanah Mim Melayu, tanah Melayu. Ini diskusi di antara ulama, bukan saya cakap kosong. Hak ni ulama bagi tahu kat saya sampai kat tuan-tuan. Nabi sebut Imam Mahdi hak yang mai tolong dia, support belakang dia adalah Bani Tamim daripada Timur. Orang cari Bani Tamim Timur, Bani Tamim Timur, siapa dia? Bila ulama renung-renung, Tamim, tanah Melayu. Di Mekah ada satu orang lelaki, dia nak pergi buat haji. Cerita ni diceritakan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia yang cerita. Ada dua cerita yang dia ceritakan saya nak ceritakan tuan-tuan. InsyaAllah yang mantulah. Okay. 5 minit lagi. Ada orang nak pergi haji. Dia bawa dengan dia 1,000 dinar. 1,000 dinar kalau sekarang 1 dinar 800 ringgit contohnya. 1,000 dinar dia ada lebih kurang 800 ribu dia bawa. Dia bawa 800 ribu, dia nak pergi haji. Memang dia tak pergi buat haji sebab nak buat kerja haji dengan wukuf, dengan duduk di Mina dan sebagainya, nak bermalam di Muzdalifah apa, nak bawa dia banyak, tak mampu. Jadi dia pergi rumah kawan dia simpan kat kawan dia. Kawan dia ni duduk di Mekah, terkenal dengan sifat baik, jujur dan amanah. Baik, jujur dan amanah. Pergi rumah kawan dia, letakkan ni ambil ni, simpan duit aku 1,000 dinar, nanti aku balik haji, aku pergi kat orang. Haji kerja dia lebih kurang 5 hari, 6 hari. Habis kerja haji dia balik. Dia balik-balik pergi salam kat orang dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok tu anak kawan tu yang buka pintu. Dia tanya, mana abang? Orang Arab dia tanya dekat anak tu, ni mana abang? Hak budak dia kata, pakcik je lah. Dia cakap Penang ni dia haji. Duk hang-hang dengan aku ni. Dia kata, mana abang? Dia kata, pakcik, mari duduk dulu. Pakcik, minta maaf pakcik. Abah betul meninggal dalam 2-3 hari lepas. Pakcik ni dia ngah duit dia 800 ribu. Dia tanya, ada tak orang cakap pasal ribu-ribu ke? Ada tak orang cakap apa tempat rahsia ke? Tak ada. Ada dia cakap pasal nama aku? Tak ada. Ada dia cakap satu-satu ke? Ada tak tempat yang dia duduk pergi selalu ke apa? Tak ada. Habis ranak dah duit aku, dia kata. Dia pergi jumpa Syekh. Ini Dr. Zulkifli yang cerita. Dia pergi jumpa Syekh malam tu dekat Mekah. Dia tanya Syekh, Syekh, aku ada kawan pegang dia meninggal, dia pegang duit aku tak tahu dia simpan duit aku tak mana. Syekh kata malam ni hampir dekat Telaga Zamzam. Sampai dekat Telaga Zamzam, orang panggil nama dia. Kalau betul dia daripada kalangan ahli syurga, dia akan sambut panggilan hang. Ini Sultan Mekah ni cerita. Benda-benda ajaib macam ni tak ada masalah benda macam ni. Dia pergi malam tu. Dia pergi malam tu, dia panggil nama kawan dia 3 kali. Panggil nama kawan dia 3 kali, 3 kali tak menyut. Menyut tau menyut. Menyahut. Menyut ni dia Oxford lah, bahasa Oxford. Menyut. Lalu dia pergi jumpa Syekh tu esok. Tuan Syekh, aku panggil 3 kali nama kawan aku dekat Telaga Zamzam, dia tak menyut aku panggil. Tuan Syekh tu kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku takut dia daripada kalangan ahlul neraka. Habis tu macam mana tu Syekh? Ada satu lagi telaga dekat Yaman, nama telaga tu Telaga Berhut. Hampir dekat telaga tu panggil. Sebab kalau dia di kalangan ahli neraka, dia kena panggil dia dekat Telaga Berhut, dia akan menyut panggilan hang dekat Telaga Berhut. Dia pergi Telaga Berhut, panggil nama kawan dia. Baru sekali panggil, kawan dia menyahut. Dia terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tanya kat kawan dia, sebab dia kawan dia masuk neraka. Bersama pertama sekali terdetik kat dia, dia ni songlap dekat aku ni 800 ribu kot. Dia tanya kawan dia, Mat, duit aku yang aku bagi kat hang itu tu ada lagi? Kawan dia kata apa? Hang kenal aku, hang tahu aku akan jaga duit hang elok-elok.
Hang balik rumah aku dekat kawasan sekian-sekian, aku tanam dia kat situ. Anak aku, bini aku, siapa pun tak tahu. Sebab duit tu banyak. Aku yakin, aku tak boleh percaya kat orang lain. Mereka aku percaya kat dia elok, aku simpan dia elok. Kawan dia terkejut, duit dia 800,000. Dia tu punyalah amanah dan jujur, simpan dia elok. Tapi apa pasal hang masuk neraka? Dia tanya kawan dia, aku penting nak tanya kau, pasal apa hang masuk neraka? Apa jawab kawan dia? Aku ada seorang adik perempuan. Kawan dia jawab, aku ada seorang adik perempuan aku susah, adik perempuan aku tak cukup makan. Tapi aku tak pernah tanya khabar, aku tak pernah tolong. Dan yang ketiga tu paling teruk, aku tak pernah rasa kesian dekat dia. 3 benda ni Allah tarik daripada aku, dia humban aku masuk dalam neraka. Serius tuan-tuan. Itu yang Allah kata, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada guna dah harta benda nak pinang. Dia tarik sehujung-hujung hati, perasaan kesian pun dia tanya, hang kesian nak dekat hang? Hang tak kesiankan, selamat hang masuk. Ingat tak satu masa dulu, agak-agak 4 bulan yang lalu, famous tentang Datuk Harun mimpi berjumpa Rasulullah. Peristiwa ini selepas peristiwa itu, Datuk Harun yang mimpi jumpa Rasulullah, dia dipanggil untuk ke Brunei. Kenapa? Kerana Brunei telah membeli sehelai rambut Nabi. Bila saya kata membeli, makna kata confirm dia ada harga. Berapa harga sehelai rambut Nabi yang Brunei beli? Tuan-tuan, Brunei kot tuan-tuan. Takkan nak kena bohong kan? Harga sehelai rambut Nabi ni, manusia yang kita duk cerita ni. Yang tadi Abu Talib mai habaq kata Muhammad depa nak bunuh hang tu. Harga sehelai rambut dia di zaman moden ini 4 juta. Macam mana nak tahu kata yang tu rambut Rasulullah? Entah-entah rambut Tok Wan mana ke depa bubuh. Dia jual 4 juta. Tak naya Brunei kena. Betul tak? Jadi mesti orang tak boleh tipu. Sebab Nabi, Allah pelihara Nabi daripada awal Nabi lahir sampai Nabi wafat. Setiap benda yang bersangkutan dengan Nabi semua Allah pelihara. Sebab rambut Nabi tak luput. Salah satu nak tahu rambut Nabi ke tak. Saya abang siap-siap. Bila potong, dia akan tumbuh balik tapi panjang yang original tadi. Kalau patah panjang ni, potong 2, dia akan tumbuh balik panjang macam tadi balik. Itu rambut Nabi. Hidup rambut tu. Kita potong mati. Jadi bila Brunei beli, dia simpan, dia panggil Datuk Harun untuk nak certifykan benda tu. Betul tak betul? Macam mana nak tahu? Tak. Benda duduk dalam kaca tu. Cara dia, suluhlah lampu tu. Suluhlah rambut tu. Kan dia cahaya. Kalau suluh, dia tak ada bayang-bayang. Rambut kita kan kalau kita letak sini kan ada bayang-bayang. Rambut Nabi bila suluh tak ada bayang-bayang. Suluh-suluh tak ada bayang-bayang. Confirm. Nonong dia bayang tak? Mereka yang pegang rambut Nabi tu duk tengok tu. Oh, syok kan. Tu. Yang ni logik saya dah abang siap-siap. Untuk jawapan tadi tu, macam mana Nabi berjalan di tengah malam tanpa ada lampu suluh dan pelita. Nak cerita tu huraian dia tengok berapa panjang. Dia kata dekat Nabi, aku kalau tak ingat sebab kawan-kawan aku kata aku ni kalut, aku akan bunuh hang sekarang juga. Nabi kata, kenapa kamu tak hormat aku dalam majlis aku? Dia kata, jangan harap aku nak beriman dengan kamu. Sampaikan bewak ni. Dia lempak bewak dah. Dia pegang baju dia tadi kan. Dia pegang lagu tu. Dia kata, aku tak akan beriman dengan hang. Sampaikan, dia lepas baju dia. Dia buka tangan dia lagu tu kan. Dia lepas. Pum, lagu tu. Boom, bewak tu jatuh depan Nabi. Sampai bewak ni masuk Islam dengan kamu. Baru aku masuk Islam. Bila kita dengar lagu tu, kita kata, amboi dia ni kasaknya dia cakap lagu tu. Tapi itu saya kata, bila fikir-fikir balik, dia ni bodoh apa ya? Betul apa? Dia samakan diri dia dengan bewak. Bewak tak masuk, aku tak masuk. Bodoh, dia kata. Apa? Itulah kata. Dia lempak-lempak hak bewak tu, dia jatuh depan Nabi. Barangkali bebas. Tadi terkurung. Jatuh depan ni, bewak tu pun lari lagu bewak. Lintang pukang lari, membewak. Lari. Lah Nabi, Allah kata apa? Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-24, Allah kata apa?
Muka surat belah kanan tengah-tengah. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Tu ayat dia. Wahai orang beriman, sahutlah panggilan. Kalau Allah panggil, Nabi panggil. Allah bagi speciality pada Nabi. Kalau Allah panggil kita, macam Allah kata, Don Daniel, balik pada aku. Kita pun mati, tak boleh lawan. Okey. Tapi Nabi pun Allah bagi speciality macam tu. Siapa yang beriman, Nabi panggil, kena menyahut panggilan Nabi. Awak pokok ke, awak apa pun, semua kena sahut panggilan Nabi. Ayat ni payung kepada semua peristiwa yang jadi. Semua peristiwa pelik-pelik macam Nabi bercakap dengan pokok. Nabi panggil pokok. Hai pokok, siapa aku? Pokok jawab. Sebab apa? Sebab Nabi panggil. Allah sebut dah. Siapa yang beriman, Allah panggil, Nabi panggil, sahut panggilan itu. Jadi sama macam hak bewak ni. Dia duduk lintang pukang lari bewak tu, Nabi kata, ya babbun. Sini. Hak tadi duk kalut tu. Ada kata kena panggil lah pula. Patah balik. Jalan dum. Nunduk. Jalan tunduk depan Nabi. Nabi kata, hai dok. Saya tuan-tuan duduk dekat no, saya tak boleh kata, hai dok. Lagi dia kata, orang ni pula dah. Tak boleh lah kan. Nanti tengok sini lah. Kata, hai dok. Hang sembah siapa? Nabi tanya dia. Dia kata, aku sembah Allah. Yang di langit ada arasnya, yang di bumi ada kerajaannya, yang di laut ada jalannya, yang di syurga ada kenikmatan dan rahmatnya, dan di neraka ada azab dan siksanya. Rupanya bewak ni kaki beletiak. Tanya sikit jawab banyak. Tak, bukan macam tu sebenarnya. Bukan macam tu. Pasal apa dia jawab panjang? Tak, Nabi tanya dia, hang sembah siapa? Boleh tak dia kata aku sembah Allah? Boleh. Clear tak yang tu? Clear. Sebab dalam hadis dia tulis apa? Biawak tadi bercakap dengan Nabi bila dia kata labbaika ya Muhammad, aku sahut panggilan kamu wahai Muhammad, dalam keadaan bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang sangat fasih walaupun dia tak fikir bahasa Arab. Sebab tu dia sebut lagu tu. Orang Arab cakap Arab pun berbelit. Biawak tak pergi sekolah boleh cakap Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Jelas bahasa Arab dia cakap. Dan didengari oleh semua yang hadir pada hari itu. Dalam hadis tu sebut, tuan-tuan boleh cari. Lepas tu, bila kata-kata macam tu, pasal apa yang dia cawak panjang? Kenapa dia tak kata aku sembah Allah saja? Sebab seronok sembang dengan Nabi. Seronok sembang dengan Nabi. Tuan-tuan tak usah kira Nabi tau. Tuan-tuan tak usah kira Nabi hari ni. Kita kira ulama-ulama. Saya kalau duduk sebelah guru-guru pun rasa seronok nak sembang. Rasa nak dengar lagi apa dia nak cakap. Itu ulama, bukan tahap Nabi. Kalau Nabi ni tengok, biar awak rasa seronok cakap dengan dia. Lepas tu Nabi kata apa? Dia dah jawab. Nabi tanya, man ana ya dabbun, man ana wahai dab, aku ni siapa? Anta Rasulullah. Tawih, anta Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Mengucap tu. Bila dengar lagu tu, hak yang Pak Long yang tangkap bewak ni, yang selevel dengan bewak ni, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata, selama ni aku cari alasan, maka hari ni aku tak payah lagi cari alasan, sebab depan mata aku benda tu terbukti. Betul tak terbukti? Sebab apa? Zaman tu kalau nak kata tipu pakai recorder, mana ada? Zaman lah dulu dekat Indonesia biasa dia kata anak dia kecil boleh bercakap, baca Quran. Wah, duk pasang recorder kat bawah. Dululah tahun 2003, 2000 berapa kah itu? Dulu. Duk reka-reka lagu tu. Ada orang kata, Ustaz, takkan nak kena niat bahasa Arab? Saya nak niat Melayu. Boleh sahaja aku mengambil. Kena tadi tu, niat alamak dah angkat tangan dah. Sekali lagi, saya tunjuk sekali lagi. Tak apa. Kena air di sini, terus aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh. Aku mengambil fardu wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Apa saya kata tak mau lah Ustaz, nak buat orang putih lah. I nak ablution ke apa. Boleh, tak ada masalah. Tak mau dia kata nak Hindu punya. Rabbani apa dia nak kata. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Allah Maha mendengar. Boleh. Yang penting masa bila nak niat tu? Kena angkat muka. Pandai. Kena saja. Niat. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tangan tak boleh angkat Ustaz Okey, kenapa tangan tidak boleh angkat? Soalan yang bijak.
tangan kita bila kita basuh tadi yang pertama, air kita sudah gunakan untuk berwuduk pada basuhan yang pertama. Jadi bila kita angkat tangan kita, tangan ni dah terkeluar daripada kawasan wuduk. Kalau kita letak balik air ini, air yang mustakmal, yang dah digunakan. Kena tak bolehlah dia tak boleh menyucikan. Okey? Macam ustaz ni, ustaz nak tunjuklah. Okey, sekarang kita nak buat wuduk sungguh-sungguh untuk muka. Okey, sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadatil asghar lillahi ta'ala. Okey, niat saja aku mengangkat hadas. Itu disebut di dalam buku yang sekarang ni famous, orang suka bagi. Buku apa dia? Indahnya Hidup Bersyariat. Warna biru tu buku tu. Okey, buku tu dia ada tetapkan doa-doa yang menjadi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Kalau kita ambil wuduk, kita baca doa tu. Contoh yang saya ingat, kita masa basuh muka, kita kata apa? Ya Allah, putihkanlah wajah aku di hari engkau memutihkan para alim ulama-Mu, dan jangan kau hitamkan wajah aku di hari kau menghitamkan wajah musuh-musuh engkau. Jadi bila kita ambil wuduk itu, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita ambil dalam keadaan kita berdoa kepada Allah. Basuh tangan, biarlah aku dapat buku amalan melalui tangan kanan, dan janganlah bagi aku dapat buku amalan melalui tangan kiri. Kemudian kepala kita minta Allah lindungilah kita di hari tidak ada perlindungan melainkan lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Usolli, lafaz itu hukum dia sunat. Orang kata, tahu mana ustaz hukum dia sunat? Yang ni semua tak ada ni. Banyak dalam hadis-hadis sahih Nabi melafazkan niat benda yang ada di dalam hati Nabi. Contoh dia paling famous, ulama akan datangkan hadis ni. Apa dia? Nabi masuk dalam rumah, Nabi tengok makanan tak sedia, dan memang Aisyah tak sedia makanan sebab makanan tak ada. Maka Nabi tanya Aisyah, tak ada makanan ke? Aisyah kata, maaf ya Rasulullah, makanan tak ada. Nabi terus buat apa? Nabi kata, kalau sebab itu, fa inni shaim. Kalaulah disebabkan itu, aku puasa. Nampak tak Nabi lapaskan? Patutnya Nabi buat macam ni je. Aisyah, ada makanan tak? Tak ada, no? Okey. Rasulullah nak buat apa? Apa sebab Rasulullah tak cakap? Apa sebab? Tak boleh lafaz niat. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi kata, ini shaim. Kalau macam tu aku puasa sajalah. Aisyah senang. Aku puasa. Nampak Nabi lafazkan. Aku puasa. Niat. Kumuk. Sambil kumuk nak baca apa? Tu dia bagi satu lagi doa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikril laka. Tambah lagi lepas tu. Ada dalam kitab satu lagi. Bobit satu lagi. Ada tambahan dia pula. Apa dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikril laka. Wasabbitni biqawli sabitin fil hayati dunia wal akhirah. Tu dia. Ini lama. Kena lama lah nak kumuk. Barulah habis. Slowly beradab. Tutup ayam. Kumuk. Buah. Buka. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka wa sabbitni biqawli sabitin fid dunya wal akhirah. Baru buang. Lama ayam tu berkisar. Mulut pun jadilah wangi nak semayang. Yang ni mulut baru bangun tidur tadi subuh, dia kumuk sekali je. Tui, turun. Tui. Tak dan lalu, tak dan apa. Lepas tu semayang sebelah kita menguap pula mai kat atas. Ini boleh mendatangkan marah. Dia pergi buat tu. Tak kena lah. Dia cuba kalau kita buat lagu tu kan. Ambil. Tuan-tuan amal. Bila tuan-tuan amal, baru tuan-tuan tahu. Saya sebut lagu tu, makna dia, saya buat. Tuan-tuan amal, baru tuan-tuan rasa macam mana dia punya. Sambil kita baca doa. Apa dia doa dia? Mari kita baca sama-sama. Allahumma. Sebelum tu nak ingat, tak payah baca bismillah. Terus saja doa. Ni setiap kali tu baca bismillah, tak payah. Baca terus saja doa dia. Allahumma a'inni. Alif dengan ain. A'inni. Sekali lagi dah. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika
wa kasrati zikril laka.